Baik, selesai setup, kita memerlukan umpan untuk kita turun memancing udang galah. Seperti yang ramai ketahui dan tidak kurang juga masih ada yang tidak mengetahui, udang galah adalah spesies hidupan yang tidak mempunyai makanan yang khusus. Boleh dikatakan udang galah akan memakan apa sahaja yang mereka jumpa dan apa sahaja yang boleh mereka makan. Maka dengan itu, udang galah adalah spesies yang tidak sukar untuk diburu kerana kita boleh menggunakan pelbagai umpan untuk memancing mereka. Namun dalam aktiviti memancing di kawasan-kawasan ataupun spot-spot tertentu, ada beberapa tips dan pemilihan umpan yang sesuai untuk memastikan hasil tangkapan ataupun hasil pancingan kita memuaskan pada hari itu. Di sini saya kongsikan 5 umpan utama yang paling sesuai dan yang selalu digunakan oleh para pemancing udang galah. Yang pertamanya ialah umpun-umpun nipah ataupun ada yang menyebutnya ruat. Umpun-umpun nipah ataupun ruat boleh didapati di kawasan paya nipah. Kedua, umpan yang paling kerap digunakan untuk memancing udang galah ialah anak udang. Jadi anak udang ni juga boleh kita dapati di sungai yang mempunyai udang galah. Namun seperti umpun-umpun, ianya juga agak sukar bagi pemancing rekreasi seperti kita untuk mendapatkannya sendiri. Maka adalah lebih mudah kita terus sahaja ke jeti yang mempunyai penjual umpan udang ini. Selalunya di setiap jeti ataupun di setiap pengusaha-pengusaha penyewa bot, mereka ada menjual umpan anak udang ini. Selalunya harga pasaran untuk umpan udang ini ataupun umpan anak udang ini ialah sekitar RM8 ke RM10 sebekas. Melalui pengalaman saya, satu bekas umpan anak udang ini mencukupi untuk kita meneruskan aktiviti memancing kita selama 12 jam, iaitu seharian. Namun ada juga pemancing yang melakukan aktiviti memancing udang galah ini selama 24 jam, iaitu daripada pagi sehingga malam. Yang ketiga, umpan yang sesuai digunakan untuk memancing udang galah ialah cacing. Cacing boleh digunakan untuk memancing udang galah dan ianya juga agak mudah untuk didapati. Kita boleh mendapatkannya sendiri dengan menggali di dalam tanah ataupun boleh juga kita membelinya di kedai-kedai pancing. Selalunya kedai-kedai akuarium ada menjual cacing ini. Baik, seterusnya umpan yang boleh digunakan juga untuk memancing udang galah ialah isi ikan. Selalunya isi ikan haruan yang akan digunakan untuk memancing udang galah. Namun harga pasaran untuk ikan haruan kini telah mencecah sehingga RM25 1 kilogram. Maka dengan itu agak tidak berbaloi untuk kita mendapatkannya dan menjadikannya umpan. Jadi berikut adalah umpan-umpan yang amat sesuai dan digalakkan untuk kita gunakan dalam aktiviti memancing udang galah sungai. Setelah setup yang sesuai kita sediakan, umpan yang sesuai juga telah kita sediakan, maka tibalah hari untuk kita turun memancing udang galah di sungai. Apa yang boleh saya kongsikan, sila rujuk jadual pasang surut melalui aplikasi tag anda sebelum rancang untuk turun memancing. Ini kerana kita perlu mengetahui waktu-waktu pasang surut sungai. Sekiranya jadual pasang surut melalui aplikasi app menunjukkan air pasang pada pukul 7 pagi, apa yang boleh saya sarankan, kita hendaklah bersedia di jeti
setidak-tidaknya pada pukul 7:30 pagi atau 8 pagi. Ini kerana air yang pasang di laut akan memerlukan sedikit masa untuk sampai ke sungai ataupun ke jeti kita. Jadi adalah lebih digalakkan untuk kita bersedia awal di jeti melalui jadual yang telah diberi. Sekiranya kita turun terlalu awal, adalah dikhuatiri kita akan menunggu dalam masa yang agak lama kerana bot ataupun sampan kita tidak boleh bergerak kerana air sungai di jeti hampir kering ataupun masih lagi kering. Jadi oleh kerana itu, aplikasi app amat berguna kepada kita untuk memancing udang galah ini. Ia boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita rancang masa kita untuk bertolak. Baik, seterusnya udang galah ini, mengikut pengalaman saya, ia mempunyai waktu-waktu yang amat signifikan ataupun kita sebut sebagai waktu-waktu galak. Ada beberapa ketikanya mereka akan tidak galak untuk memakan umpan yang kita beri. Apabila air mula pasang, waktu ini amat sesuai untuk kita mulakan pancingan kerana udang galah amat galak pada waktu ini. Apabila air mula pasang, udang galah akan mula aktif dan mencari makanan. Jadi adalah digalakkan untuk kita bersedia dengan setup alatan kita dan kita telah bersedia di spot-spot sewaktu air mula pasang. Saya juga ingin kongsikan kaedah ataupun adab ketika memancing udang galah. Sekiranya kita menggunakan bot untuk memancing udang galah, ada beberapa adab yang perlu kita amalkan sepanjang kita memancing. Yang pertama, kita akan membawa bot menelusuri sungai untuk mencari spot-spot yang sesuai. Adalah perkara biasa para pemancing udang galah akan berpindah-pindah spot kerana sudah menjadi lumrah udang galah ini tidak kekal dalam satu tempat. Maka kita perlu mencari lubuk-lubuk mereka. Jadi apabila kita menelusuri sungai dengan membawa bot, adalah dinasihatkan kepada semua untuk memperlahankan kelajuan bot anda apabila mula berselisih ataupun bertemu dengan para pemancing yang lain yang sedang memancing di tepi. Ini kerana ombak daripada enjin bot anda akan mengganggu mereka-mereka ini. Jadi adalah tidak beradab kepada pemancing yang tidak mempedulikan pemancing-pemancing yang lain dan terus membawa bot dengan kelajuan yang tinggi apabila mula berselisih ataupun bertemu dengan para pemancing yang sedang memancing. Ini sangat penting dan ini adalah adab kita sebagai pemancing udang galah di sungai. Saya ingin menasihatkan para pemancing yang khususnya menggunakan sampan ataupun bot, hendaklah kita menggunakan life jacket ataupun jaket keselamatan sepanjang aktiviti kita di atas bot dan di atas sungai. Ini kerana keselamatan adalah perkara yang amat penting diutamakan. Janganlah kerana kita mampu untuk berenang, maka jaket keselamatan kita perlekehkan ataupun tidak ambil peduli. Begitulah beberapa tips yang boleh saya kongsikan di video kali ini. Adalah diharapkan dengan tips-tips yang tidak seberapa ini boleh dijadikan panduan untuk pemancing-pemancing pemula ataupun pemancing-pemancing yang baru ingin berjinak-jinak turun ke sungai untuk mencari udang galah ataupun jenggo. Apa yang boleh saya katakan, tips-tips ini hanyalah sebagai panduan. Tidaklah
saya katakan ianya perkara wajib yang perlu diikuti oleh semua pemancing. Sekiranya tips dan panduan yang saya berikan ini anda rasakan ianya berguna ataupun bermanfaat kepada anda, maka bolehlah anda praktikkan. Saya berharap perkongsian saya ini bermanfaat kepada semua. Jadi marilah kita amalkan budaya memancing yang sihat. Jadilah pemancing yang sihat, jadilah pemancing yang bijak, dan jadilah pemancing yang beradab.